Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan-rakan peserta yang kita ada hampir 30 buat masa ni. Kita boleh mulakan untuk sesi snippetnya, Datuk. Ya, boleh. Baik. Yes. Kepada rakan-rakan peserta yang ada pada hari ini, kita sangat beruntung kerana pada petang ini bersama-sama dengan kita ialah koordinator Connecting Dots Learning yang berbahagia, Datuk Dr. Mehendar Singh, anak lelaki Nahar Singh, yang mengambil masa sekejap berkongsi dengan kita sedikit topik yang saya kira sangat penting juga sementara kita nak menantikan rakan-rakan lain masuk ke dalam talian. Jadi kita isikan masa ini dengan sedikit pengisian kepada cikgu-cikgu semua. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya mempersilakan Datuk Dr. Mehendar Singh untuk berkongsi dengan kita seperti yang telah dinyatakan di dalam ruangan chat, iaitu tajuk kita ialah respectful listening. Untuk itu saya persilakan Datuk, silakan. Saya share screen ya. Okey, boleh nampak ke? Boleh. Boleh. Okey. Alright. Wah, cantik gambar Datuk tu. Lama punya ambil daripada kita punya ni bagus Dr. Cikgu Azhar. Kita punya santai aja dan whoever is on board. Tapi mungkin kita tak beri warning bahawa hari ini kita akan mulakan awal sedikit. Kita jangka dalam perbincangan minggu lepas kalau tak silap saya, Dr. Zalina, Datuk Dr. Amin, dan kami fikirkan sebelum tu saya bincang dengan Dr. Amin. Sementara peserta datang menunggu, why not we do just 5-minute thing aja, ya. Dan untuk bagi sedikit perkongsian ilmu jugalah ya. Izinkan saya untuk mula. Terima kasihlah semua yang dah ada di dalam sebelum kita. It will be very short. Setiap kali sesi ini akan ambil di antara 5 hingga 7 minit saja. Satu perkara yang kadang-kala kita kurang beri tekanan, saya sendiri pun sentiasa bila saya biasa dengan respectful listening. Apa maksud respectful listening ini? Dalam kerja kita sentiasa terpaksa mengamalkan pendengaran, listening. Dalam bahasa Inggeris kita cakap hearing and listening. Listening ini dia lebih tinggi dari segi hearing aja. Listening ini kita kena fikirkan apa yang kita boleh proses maklumat yang kita sedang dengar. So dalam ni yang penting ialah the magic of listening and being listened to. Kita kena dengar dalam mana-mana keadaan, situasi dalam mesyuarat atau di mana-mana saja. Walaupun dalam kelas murid kita bercakap, kita terpaksa dengar juga. Dan kita juga mau orang dengar bila kita bercakap and being listened to. Dalam satu bacaan saya lihat perkara yang diberitahu. Dikata sometimes people or we love to talk but hate to listen or don't like to listen. We love to talk but we don't like to listen. So maybe it's so important that we must also focus on respectful listening. Why they say respectful listening? Kerana kita bila orang cakap kita dengar dan bila kita cakap kita juga mau orang dengar. Itu perkara yang paling penting dan satu adab yang patut kita amalkan. Dan pada banyak listening tentang quotes, kata-kata hikmah tentang listening dan how to improve your listening skills. Orang kata when people talk, listen completely, but most people never listen. Ernest Hemingway penulis yang amat terkenal. It takes a great man to be a good listener. Listen with the will to learn. Walaupun kita listen ni kadang-kadang kita listen macam hari ni, lepas ni ada ceramah, ada perkongsian ilmu, hands on. Must listen with the will to learn. So nak dapatkan sesuatu, apa take away daripada sesi ini.
Dan not only listen with your ears, but also listen with your eyes. Kita kena lihat dan ilmu itu yang kita terima atau dalam mesyuarat apa yang disampaikan itu kita boleh proses. One of the most sincere forms of respect is actually listening to what another has to say. Respect, sebab itu tajuk dia adalah respectful listening. Sekarang sorry lah, dalam masa saya sebelum saya bersara pun saya tengok kadang-kadang kita pergi mesyuarat semua orang buka handphone dan bila orang sedang bercakap kita sedang lihat handphone kita. Dan saya sendiri mengaku saya pun pernah buat begitu. Tapi bila saya baca saya kenang semula, saya kata ini perkara yang bila kita kata respectful listening, dia tak ada respect bila kita banyak. Maybe you tengok sekali any important thing, tak ada, tak apa. Tapi kalau kita mesyuarat 20 minit, kita sentiasa 20 minit kita lihat phone. Yalah, kita sedang mendengar. But remember apa yang dikata di sini, listen with your eyes as well as your ears. So orang yang sedang cakap tu kita kena perhatikan dia juga. The friends who listen to us are the ones we move towards. Bila orang dengar pada kita, kita akan rapat dengan mereka. Sebab dia dengar. They're listening to what we are saying. When we are listened to, it creates us. Maka kita ada satu confidence yang berbeza. Kita akan olah menjadi individu yang berbeza. Dan kita dapat satu keyakinan yang terpuji. Dan yang paling penting, change happens by listening. And then start a dialogue with the people who are doing something you don't believe is right. Walaupun kadang-kadang kita listen, dan kita listen dulu, dan lepas itu kita gunakan wisdom kita, kata-kata hikmah kita, nasihat kita untuk membetulkan sesuatu yang tidak betul. So change happens, perubahan berlaku bila kita mendengar dan lepas itu kita adakan dialog selepas mendengar dan daripada dialog itu kita membawa sesuatu supaya boleh berlaku perubahan dalam diri individu. So tuan-tuan dan puan-puan, respectful listening adalah sangat penting sebab itu ia dikatakan the magic of listening and being listened to. Dua pihak pun penting. Yang sedang bercakap, yang sedang mendengar, dan yang dengar itu bila mereka bercakap dan orang lain pula dengar. Dan ini berlaku dalam pelbagai budaya. Daripada pihak the circle meeting dalam budaya Red Indian, kita lihat cerita orang asli di negara Amerika, mereka amat mengamalkan respectful listening. Dan setiap orang diberi peluang untuk cakap. So remember that, itu saja daripada saya untuk snippet. Reflect on it, fikir-fikirkan. If you have any reflection, boleh masukkan dalam chat sebelum sesi berikutnya bermula. Terima kasih Dr. Zalina. Saya serahkan kembali kepada Dr. Zalina. Thank you. Baik, terima kasih banyak-banyak Datuk Dr. Mahinder Singh atas perkongsian walaupun hanya 5 minit tetapi saya kira rakan-rakan guru yang ada sangat bermakna kerana kita sedang belajar atau mendapat sesuatu maklumat tentang proses maklumat yang kita dengar. Adab mendengar, adab bercakap. Listen with your eyes or listen with your ears. Akan menghasilkan kejelikitan hubungan. Dan daripada hubungan, barulah kita boleh membawa kepada berlakunya perubahan kepada diri kita dan perubahan kepada organisasi kita. Contohnya dekat sekolah kita. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada Datuk Dr. Mahinder Singh atas perkongsian pada hari ini. InsyaAllah pada minggu hadapan akan dibawa tajuk yang lain pula bersama-sama dengan Datuk ataupun rakan-rakan koordinator yang lain. Ya, terima kasih sekali lagi Datuk. Baik, terima kasih Dr. Zalina. Sama-sama. Baik, cikgu-cikgu, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan teruskan dengan sesi kita pada hari ini kerana jam telah menunjukkan pukul 3:01. Saya serahkan kepada rakan moderator kita iaitu Cikgu Azhar ataupun Cikgu Nur Azalina. Silakan. Terima kasih kepada Dr. Zalina. Okey, boleh dengar suara saya? Sangat jelas. Okey, alhamdulillah. Okey, sebelum tu diperingatkan kepada para hadirin semua
agar dapat berada dalam mode silent sepanjang sesi berjalan bagi memastikan kelancaran program kita, dan anda semua digalakkan untuk bertanya secara aktif di ruangan chat sekiranya menghadapi pelbagai masalah ataupun soalan yang hendak dikemukakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Datuk Mahendra Singh, Dr. Zalina dan semua barisan koordinator dan co-koordinator jaringan pembelajaran Professional Connecting Dots Learning. So seterusnya saya ucapkan juga selamat datang kepada semua pentadbir, pengetua-pengetua, guru-guru besar, pegawai-pegawai PPD, JPN yang ada bersama-sama dengan kita dan juga semua guru-guru di seluruh Malaysia maupun di negara lain yang turut sama hadir pada petang ini untuk memeriahkan lagi perkongsian kita pada hari ini. Berikan saya satu peluang untuk membacakan satu rangkap pantun. Merah menyala si bunga raya, biarkan ia mekar di sana. Izinkan saya mula bicara agar manfaat diperoleh bersama. Saya ni memang suka bercakap pun, tapi saya pun suka mendengar. Jadi janganlah jadi macam we love to talk but we don't want to listen. Okay everybody? Kena dengar dan bercakap dengan benda yang baik-baik. Okay. Assalamualaikum. Hello everyone. Tashahau. Waalaikumsalam. Saya ucapkan sekali lagi kepada semua. So hari ini kita bertemu lagi setiap hari Jumaat jam 3 petang sehingga 4:30 petang bersama-sama kita untuk memeriahkan lagi sesi perkongsian kita menerusi Connecting Dots Learning. So tanpa kita sedar, sebenarnya kita dah ada 10 perkongsian sehingga ke hari ini dan kita akan ada lebih lagi banyak perkongsian sehingga ke bulan Disember. Okay, so tunggu pukul 3 petang hari Jumaat, for sure mesti ada punya perkongsian daripada guru-guru seluruh Malaysia. So untuk pengetahuan semua, para hadirin semua, sesi perkongsian kita ini akan direkodkan dan sekiranya rakan-rakan daripada cikgu yang terlepas perkongsian pada hari ini boleh join kita punya website iaitu http://www.connectingsdot.my untuk kita dapatkan segala info dan juga segala informasi forum yang kita boleh join kat dalam tu untuk kita mengikuti segala perkongsian yang lepas-lepas dan yang akan datang. Okey, jadi apakah tajuk kita pada hari ini? Okey, tajuk kita pada hari ini ialah indahkan PDPR dengan Canva Fasa 2. Hari itu kita ada fasa 1 bersama dengan saya. Hari ini bersama dengan Cikgu Nur Aina binti Abdul Samad untuk kita teruskan mengeksplor berkaitan dengan, saya ni campur kan, mengeksplorasi kan, Canva untuk fasa yang kedua. So sebelum tu kita akan tengok dahulu objektif program Connecting Dots Learning dahulu. Okay, kalau yang memang selalu mengikuti program Connecting Dots Learning memang akan tahulah objektif ni, tapi saya akan bacakan juga untuk para hadirin yang baru saja hari ini join kita dan insya-Allah akan join pada sesi-sesi yang akan datang. Yang pertama adalah kita berharap kita dapat berkongsi ilmu dan juga kemahiran bersama dengan cikgu-cikgu seluruh Malaysia. Yang kedua, kita juga ingin membangunkan kompetensi guru-guru kita menerusi perkongsian Connecting Dots Learning. Yang ketiga, ingin meningkatkan keupayaan cikgu-cikgu dalam menambah baik sesi PDPC atau PDPR kita. Dan yang keempat, untuk membina jalinan dan juga jaringan berterusan sesama dengan kita. So, macam mana kita nak join kita punya perkongsian? Cara-caranya adalah peserta perlu mendaftar sebagai pelanggan ataupun ahli Connecting Dots Learning. Yang kedua, pendaftaran adalah percuma, tak perlu bayar cikgu, percuma, free of charge. Yang ketiga, peserta akan dapat jemputan melalui email. Kita ada email, so pastikan cikgu masuk email yang betul. Jangan salah dot semua tu, jangan salah. Nanti kita tak dapat email. So pastikan email yang betul dan kita akan dapat jemputan menerusi email yang kita berikan. Yang keempat, sesi perkongsian ni seperti yang saya cakap, setiap hari Jumaat selama 1.5 jam, pukul 3 sampai pukul 4.30
setiap hari Jumaat. Dan yang seterusnya, perkongsian ini akan bersiaran secara hands-on. Maksudnya apa? Lepas cikgu belajar, cikgu akan buat secara hands-on. Cuba buat apa yang kita belajar hari ini untuk kita menguji sama ada kita dapat ataupun tidak. Tak dapat banyak, kita dapat sedikit pun dah bagus. Okey, yang seterusnya, selepas cikgu meluangkan masa mengikuti perkongsian pada hari ini, cikgu juga akan diberikan sijil yang akan disediakan menerusi pautan yang akan diberikan pada akhir sesi tersebut. Okey, so tanpa membuang masa, izinkan saya sekali lagi untuk membacakan biodata, penceramah ataupun fasilitator kita pada hari ini. Iaitu Cikgu Nur Aina yang cantik, putih, gebu, melarik yang ni, iaitu Cikgu Aina. Cikgu Nur Aina binti Mazlan Elias Samad. Kita panggil dia Cikgu Aina, comel kan? Tapi saya lagi comel. Okey cikgu, yang seterusnya Cikgu Aina ini bertugas di SMK Tunku Putra Batu Pahat, Johor. Orang Johor. Saya Melaka. Okey, samalah tu. Yang seterusnya, Cikgu Aina ini berjurusan Bachelor Science dengan pendidikan biologi pada tahun 2006 di Universiti Putra Malaysia. Okey, pencapaian dia saya baca. Ni sebenarnya dia senaraikan sikit je tu. Kalau kita baca nak kena gulung-gulung kertas kan cikgu kan. Ni sikit je kita bacakan dulu. Beliau merupakan salah seorang peserta Duta Guru STEM Yayasan Petronas Kohort 1. Okey. Dan seterusnya, beliau juga merupakan salah seorang pembentang ataupun peserta International Conference on Science, Technology, Engineering and Management IC-STEM 2021. Hebat tu cikgu. Dan Cikgu Aina juga merupakan seorang ikon guru penyelaras bestari ataupun ICT di daerah beliau iaitu Batu Pahat dan telah pun dianugerahkan sebagai anugerah Johor Digital Utilization and Technology Award J Duta 2021. Saya bacakan tu. Nak ambil nafas kejap cikgu. Nak baca banyak pencapaian Cikgu Aina ni, bagus penceramah kita ni. Dan seterusnya dia juga salah seorang pembentang inovasi pameran inovasi STEM Simposium Kebangsaan 2021 Yayasan Petronas dan pernah juga menerima anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2015 dan ini adalah antara sumbangan beliau iaitu beliau merupakan seorang jurulatih, salah seorang jurulatih utama Negeri Johor Inquiry Based Science Education, jurulatih utama D5 Batu Pahat iaitu dalam jurusan Canva for Education, expertise ni kat sini, dan juga beliau juga merupakan panel hakim Negeri Johor bagi pertandingan STEM Online Challenge Infografik STEM. Itulah kita punya penceramah ataupun fasilitator kita pada hari ini. Jadi saya pun tak nak mengambil banyak masa, kita memang nak belajar tentang Canva pada hari ini. So I give the mic to Cikgu Aina. Silakan Cikgu Aina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Moderator kita yang memang comel lebih daripada saya. Okey. Terima kasih banyak. Okey, sebenarnya biasa saya jadi moderator, hari ini saya jadi facilitator pula. Okey, kami sama-sama sebenarnya bekerjasama dalam Canva ni. Okey, mari kita pergi ke slot kita yang seterusnya. Okey, kita ada 3 slot hari ini. Yang pertama, okey, saya akan bertangkan tentang objektif kita. Dan yang kedua, saya akan tunjukkan tutorial macam mana kita nak belajar menggunakan Canva. Okey, macam mana kita nak gunakan aplikasi Canva. Dan kita kemudian last kali kita akan bagi semua peserta merasa buat aktiviti secara hands-on atas talian. Okey. Apakah aktiviti objektif kita hari ini? Okey, objektif kita hari ini, guru boleh menghubung kaitkan sekurang-kurangnya 2 perisian lain di dalam poster digital kita. Jadi kita klik-klik je, pergi ke perisian lain hanya daripada Canva. Okey, menggunakan Canva lah kita buat poster digital aplikasi Canva di dalam pengajaran dan pembelajaran secara
kreatif. Okey. Sebenarnya tujuan kita menggunakan Canva ni, okey, kita boleh jadikan pembelajaran kita interaktif. Macam mana pembelajaran interaktif? Kita nak pembelajaran kita yang bermakna. Yang pertama, tujuannya kita nak jadikan pembelajaran kita menarik dan matlamat pembelajaran kita di luar bilik darjah. Yang kedua, kita jadikan murid sebagai watak utama. Watak utamalah dalam proses pembelajaran. Bukan cikgu je. Murid adalah watak utama dalam proses pembelajaran kita. Yang ketiga, kita melibatkan juga. Menggunakan Canva ni, kita boleh libatkan murid eksplorasi sendiri. Macam cikgu Azhar tadi lah. Dia speaking. Main lagi. Okey, melibatkan eksplorasi sendiri, memupuk dan meningkatkan kemahiran murid. Yang mana murid boleh berkomunikasi secara kreatif, kritis dan kolaboratif. Yang keempat, sebenarnya menggunakan Canva ni kita jadikan pembelajaran kita dua hala. Yang mana ia adalah teknik yang membolehkan pengaliran maklumat dua hala yang berterusan. So, kalau dibuat nota, semua boleh pakai. Okey. Contohnya lah macam tu. So, jadi sebelum tu saya tunjukkan sedikit showcase hasil-hasil penggunaan Canva daripada saya. Okey, contohnya dalam Canva kita ada template poster. Ini adalah poster size landscape. Okey. Ini adalah poster size landscape. Dan ini adalah poster size portrait. Ini contoh-contoh lah poster yang saya buat sendiri. Okey. Ini adalah poster untuk saya jemput diri saya ke dalam kelas. Jadi cikgu boleh jemput juga diri cikgu ke dalam kelas masing-masing. Sebenarnya siapa lagi nak jemput kita kan? Kalau bukan kita. Tak apalah cikgu, kita jemputlah diri kita untuk masuk kelas kita. Biarlah letaklah gambar kita ni banyak kali supaya anak murid kita ni kenal kita esok bila bersemuka. Sebab dah lama sangat PDPR kan. Nanti dia tak kenal muka cikgu dia. Jadi anak murid saya memang sentiasa dihantui dengan muka cikgu Aina. Okay? Jadi kita sebagai guru, peranan seorang guru sebenarnya, peranan seorang guru STEM, peranan sebagai seorang guru, guru mestilah menyediakan aktiviti PDP yang menarik minat, memotivasikan dan relevan. Ini adalah contoh poster yang saya buat. Ini baru-baru ni lah. Yang pertama saya buat tentang kelas, untuk kelas gelombang bunyi. Gelombang bunyi ni kita ada aktiviti. Jadi seronoklah budak-budak sebab kita dah sediakan aktiviti. Cikgu-cikgu saya percaya semua dah sediakan aktiviti yang ada fasa engagement, kita nak menarik minat murid kan. Yang ni yang terkini ni, ni kelas saya semalam. Okey. Hari Rabu saya dah poster saya. Saya cakap okey, pelajar-pelajar kita akan pergi ke 7 tempat ajaib di dunia moden. Jadi sila daftar. Yang hari ni lah kita nak belajar. Klik daftar ni, mereka terus pergi ke borang. Borang daftar dan mereka daftar je terus dapat tiket. Tiket ni pun cikgu saya buat guna Canva. Jadi pelajar-pelajar saya seronoklah masing-masing daftar nak terbang ni. Okey, jadual penerbangan 28 Oktober 7.30 pagi. Ada delay lagi sebab masalah technical internet. Okey, seterusnya one pager. Daripada poster tu kita boleh jadikan one pager. Kadang saya jadikan sekali harung, satukan terus poster dan one pager. One pager tu apa cikgu? One pager tu sebenarnya dia adalah satu laman interaktif yang kita mempunyai segala maklumat. Kan kita cikgu-cikgu ni dah terlalu banyak dah. Link YouTube, cikgu pun dah cikgu jadi YouTuber kan. Link YouTube ada, link Google Form ada, link Peer Deck ada, link apa lagi? Link link quizzes ada, okey, Nearpod. Jadi semua tu takkanlah kita nak type banyak-banyak, nak hantar dalam Telegram, dalam WhatsApp. Jadi kita gunakan one pager ni cikgu, kita memudahkan pengguna kita. Siapa pengguna kita? Murid-murid kita. Jadi selain tu, cikgu-cikgu bukan setakat untuk murid je. Kalau cikgu dah belajar ni semua, cikgu-cikgu dah boleh gunakan juga untuk pengurusan pentadbiran kita di tempat kerja kita. Okay, kalau kita ada terlalu banyak link ataupun maklumat website, kita masukkan je dalam
button-button ni. Nanti kita akan belajar selepas ni, okey? Okey. Ini adalah contoh one pager juga, yang mana ini hasil daripada idea daripada kawan saya lah, Cikgu Mimi. Dia kata kita buat game. Okay, menggunakan Google Form. Jadi pelajar kena habiskan setiap level. Level 1, level 2, level 3. Jadi nak dapatkan, nak masuk ke level 2, pelajar kena jawab semua level 1 dan mereka mesti dapatkan password. Kita set dekat Google Form tu dapat password. Hari ni kita tak belajar Google Form lah. Ini saya bagi contoh lah. One pager juga kita boleh jadikan game untuk anak murid kita. Sebab anak murid kita ni dia dah advance kan. Macam-macam game ada, jadi kita kena ikutlah trend anak-anak murid kita. Among Us Spaceship. Kononnya cikgu tak tahu ke? Cikgu tahu juga. Sebenarnya tak tahu pun Among Us Spaceship tu macam mana mainnya. Cikgu ikut je sebab anak cikgu pun ikut main. Okey, seterusnya infografik ini adalah hasil daripada pelajar saya. Pelajar saya dia buat infografik ni sendiri, saya ajar, kemudian mereka hasilkan. Ini hasil daripada anak murid saya lah. Okey, guru juga menyediakan aktiviti PDP yang memberi peluang murid untuk eksplorasi ilmu menggunakan pelbagai media. So bila kita gunakan macam ni, maknanya kita dah jalankan peranan kita sebagai guru. Okey, peranan sebagai guru STEM, kita beri peluang kepada murid kita untuk explore ilmu menggunakan pelbagai media. Macam inilah. Okey. Saya ajar anak murid saya, ini hasil pertama mereka menggunakan Canva. Saya ajar melalui Telegram je. Saya ajar Telegram, saya share screen Telegram sebab memandangkan anak murid saya kebanyakannya menggunakan handphone, tak ada laptop. Jadi saya tunjukkan paparan Canva tu macam mana kalau ada dalam handphone. Jadi saya post poster, kita ada Canva party. Jadi anak murid saya pun seronok lah. Dia orang dah tahu lah, ni semua senarai anak murid saya buat live chat. Okay, kita buat video voice chat dalam Telegram. Jadi walaupun kita ajar dah melalui Telegram, anak murid pun boleh ikut juga. Ini hasil-hasil pertama mereka lah. Mereka hasilkan infografik tentang elektrik hukum Ohm. Okey, kita juga dalam Canva kita boleh hasilkan worksheet, cikgu. Okey, kita boleh hasilkan worksheet yang mana cikgu-cikgu juga boleh menggunakan kaedah inquiry penyelesaian masalah ataupun projek. Kita bagi tugas kepada pelajar jalankan projek masalah, penyelesaian masalah, berasaskan projek ataupun berasaskan inquiry. Bila mereka jalankan penyiasatan, mereka ambil gambar dan masukkan dalam worksheet ni. Ni kita dah sediakan lah. Yang tak ada gambar ni ada frame saja. Okey. Ni adalah yang saya sediakan. Kemudian pelajar jalankan penyiasatan, buat penyiasatan penemuan inquiry sendiri dan mereka masukkan dalam ni. Pelajar saya memang suka ni benda macam ni. Okay. Kemudian selain daripada itu, kita juga menggalakkan pelajar ada elemen-elemen engineering design process EDP. Jadi bila pelajar dia ada elemen yang pertama ask, tanya, kemudian create, design, dia design, dia lukis, lepas tu dia buat prototype, hasilkan produk, kemudian dia cuba lari, test run, kemudian buat penambahbaikan. Kita sediakan dalam worksheet ni. Jadi pelajar kita ikut elemen-elemen engineering design proses tu. Selain daripada itu, dengan worksheet ni juga kita memberi peluang murid membuat rumusan, refleksi dan menambah baik idea mereka dan produk. Ini kita dah jalankan dah sebenarnya elemen-elemen PAK 21 6C. Okey, pelajar kita kreatif, pelajar kita akan dapat buat critical thinking, semua tu ada. Selain daripada tu worksheet juga boleh sebagai kita jalankan dalam model pembelajaran 5E kita. Fasa-fasa 5E itulah. Okey, ini juga hasil worksheet yang saya buat untuk pelajar saya, yang mana pelajar boleh mengaplikasikan dan mengintegrasikan pendidikan STEM. Okey, memandangkan saya cikgu sains kan, semuanya berkaitan dengan STEM lah. Okey, jadi kita daripada worksheet ni juga kita ajar pelajar kita integrasikan STEM, kaitkan sains dan juga matematik. Okey,
dan juga seni, semuanya ada dalam tu, dalam worksheet kita. Kemudian, ini pun salah satu worksheet yang saya sediakan. Baru-baru ni latihan pelajar saya jalankan penyiasatan gelombang bunyi menggunakan Fact Interactive Simulation. Jadi kita memberi peluang murid kita menganalisis dan mensintesis maklumat dalam membuat rumusan. So, pelajar saya dia ambil gambar hasil penyiasatan gelombang bunyi. Saya suruh mereka screenshot, ambil gambar dan mereka jawablah analisis kat sini tentang gelombang bunyi. Ni kita dah jalankanlah peranan kita sebagai cikgu, kita beri peluang murid kita. Okey. Ni salah satu worksheet juga yang saya sediakan untuk murid saya. Mereka jalankan secara kolaboratif, berkumpulan, okey, bekerjasama semasa sesi online. Okey, saya bagi link, saya sharekan link. Okey, siapa yang ikut rasa mengikuti masa Canva fasa 1, rasanya cikgu-cikgu dah tahu macam mana nak share link kita untuk buat kolaboratif kan. Okay, jadi kita masa ni kita menggalakkan murid bekerjasama sebagai satu pasukan. Okay, ni hasil anak murid saya lah. Mereka satu kumpulan 2 orang. Okay. Selain daripada itu, Canva juga kita boleh buat thumbnail YouTube. Cikgu-cikgu semua kan dah jadi YouTuber kan. Semua rasanya ada akaun YouTube. So kita boleh buat thumbnail. Thumbnail ni penting. Okay, thumbnail ni kita untuk menarik minat orang klik channel YouTube kita. Okay, itu kita meningkatkanlah kita punya follower dalam YouTube. Okay, cikgu juga boleh buat intro YouTube cikgu menggunakan Canva. Tak payah susah-susah guna Filmora ke, tak payah. Filmora tu agak berat sikit kan. Boleh je guna Canva buat intro YouTube. Okey. Selain daripada tu, cikgu boleh guna dapatkan buat Zoom ataupun GM background. Ni GM background saya kat belakang ni guna Canva jugalah. Tapi yang ni cikgu Azal dah buatkan. Okey, selain daripada tu, kita boleh buat logo. Ni saya buat logo lah untuk sekolah saya. Okay, sebab semua yang ada yang saya tunjukkan dalam ni cikgu, semuanya ada dalam template dalam Canva. So cikgu buat, cikgu design, cikgu kreatifkan apa yang template yang diperlukan. Okay, dan ini adalah sijil. Kita boleh juga buat sijil untuk anak murid kita ataupun beri penghargaan. Ni salah satu contohlah saya beri penghargaan, ucapan tahniah pada kelas-kelas yang pelajar-pelajar yang sentiasa ataupun mengikuti kelas online saya pada hari tersebut. Okey, jom cikgu, kita pergi ke sesi tutorial. Okey, sekejap kita pergi sesi tutorial. Okey, saya akan jelaskan, saya akan terangkan daripada awal. Okey, memandangkan sekarang dah fasa 2 Canva ni. Siapa yang mengikuti fasa 1 mungkin dah tahu dah macam mana kita nak dapatkan Canva for Education. Cikgu-cikgu mesti dapatkan Canva for Education sebab Canva for Education ni free cikgu. Semuanya free, dia macam kita dapat teruslah Canva Pro kan. Kita nak jadi Pro, kita dapatlah Canva Pro. Okey. So, jadi cikgu tak payah susah-susah beli cikgu. Cikgu boleh dapatkan macam mana. Okey, yang pertama sekali cikgu login. Cara login, cikgu type dalam Canva www.canva.com ataupun cikgu nak ikut melalui The 5 pun boleh. Yang penting cikgu login. Okey. Login menggunakan email MOE cikgu. Okey. Email MOE sehari ni. Bila cikgu dah login email MOE, okey, cikgu gunakan email MOE, cikgu pergi dekat account setting. Okay, saya terangkan lagi sekali sebab mungkin fasa 1 ada yang tak dapat mengikuti kan. Okey, jadi saya terangkan step by step. Okey, kalau saya terlalu laju, cikgu boleh bersuaralah, cakap laju sangat kan. Okey. Cikgu dah pergi dekat account setting. First kali cikgu pergi dekat what will you be using Canva for. So bila cikgu pergi kat sini, cikgu setting. Cikgu pilih teacher lah.
cikgu as a teacher. Automatic nanti, okey, bila cikgu dah setting kat sini, dah tak ada dah. Okey, cikgu terus akan dapat balik semula sini. Okey, dia akan terus keluar. For you kat sini, dia ternampak semua senarai ni adalah educational. Okey, dapatlah Canva for education. Macam yang lepas, sesi yang lepas fasa 1, ada yang terus buat. Lepas tu dia kata tak dapat cikgu. Okey, kalau tak dapat, cikgu refresh cikgu. Refresh, nanti dia akan bagilah cikgu Canva educational. Canva for education. Okey cikgu, macam mana kita nak bagi anak murid kita pula, okey, dapat Canva for education juga. Sebenarnya boleh cikgu. Mute. Okey, ada pula yang kena mute kan. Okey, minta maaf. Okey, kita macam mana nak bagi anak murid kita, okey, dapat Canva, Canva for education. Dekat tepi bawah ni cikgu, okey, cikgu-cikgu yang ada kat rumah tu cikgu boleh buka, yang menggunakan laptop kan. Okey, cikgu boleh buka Canva ni, kita buat sama-sama. Dekat bawah ni ada tulis nama cikgu lah kalau cikgu guna email MOE. Okey, ataupun dia akan terpapar kat sini email cikgu. Bawah, sebelah kiri, bawah sekali. Okey, cikgu klik dekat situ. So dia akan keluar lah. Dia akan keluar nama cikgu ikut email MOE cikgu. Kat sini saya dah edit lah sebenarnya. Ni nama asal dia, nama saya lah. Nama cikgu Aina kan. Okey, kemudian saya edit kat sini kelas Canva. Dan macam mana kita nak bagi anak murid kita, suruh anak murid kita follow kita dalam Canva account kita. Okey, pergi dekat people kat sini. Okey. Kemudian copy je. Copy link ni cikgu hantar je dalam grup kelas anak murid cikgu. Yang cikgu nak suruh dia orang buat aktiviti Canva ni kan. Suruh dia orang klik je link tu. Nanti dia orang automatik akan jadi student cikgu dalam Canva ni lah. Ataupun cikgu boleh juga share link via invite link ni via Google Classroom. Klik je lah cikgu. Klik ke sini. So nanti dia akan pilih akaun cikgu. Terus pergi share to Classroom. Dia akan pergi ke mana, dia akan tunjuklah nak pergi share kelas mana. Pun boleh juga cikgu. Kalau cikgu aktif Google Classroom, cikgu boleh teruskan invite link tu via Google Classroom. Okey? Ataupun cikgu import Google Classroom cikgu, masuklah dalam Canva ni. So dia ada 3 cara cikgu. Okey, cikgu import je Google Classroom cikgu tu, masuk je, klik je import ni, dia akan masuklah. Ni saya tunjukkan contoh anak-anak murid saya yang telah mengikuti saya bawa Canva ni. Okey, ni contohnya lah. Bila mereka ikut cikgu, okey, ikut Canva cikgu, automatik anak murid ni dapat free cikgu. Dapat free macam kita juga. Dia akan dapat Canva for education, so tak adalah masalah mereka nak download pun, ataupun tak ada masalah kalau kita nak bagi tugasan pada mereka. Jadi kita dah seronok lah kan. Okey, anak murid kita ni dia jadi dapat free, tak perlulah ada yang kena bayar, tak ada isu yang kena bayar. Okey. Kemudian macam mana anak murid kita nak hantar tugasan. Okey, itu nanti saya terangkan sekejap lagi. Okey, saya terangkan button-button ni lagi sekali. Okey, walaupun pasal 1 Cikgu Azhar dia dah terangkan. Okey, so saya akan terangkan jugalah. Okey, recommended for you ni adalah apa yang dia recommend lah. Sebab kita as a teacher, dia akan recommend semua educational. Okey, ni semua ni template jenis template yang ada yang kita boleh gunakan. Okey, all your design ni cikgu, ini adalah tempat simpanan apa tu file-file yang kita dah siapkan, yang kita dah pernah buat. Poster, okey, presentation kita, video kita, semua dalam ni lah. Ni kalau cikgu-cikgu nampak ni, ni adalah
hasil-hasil file saya dalam Canva. Cikgu jangan risau cikgu kalau cikgu tinggalkan nak pergi makan ke apa ke, cikgu tinggalkan kerja cikgu tu dekat laptop tu kan. Dia auto save cikgu sebab ini adalah web based. Okay, so dia auto save. So jangan risaulah. Ada kawan saya tu betul Naina, dia tak hilang ni, aku susah payah ni buat Canva. Ada orang dia rasa macam yelah baru belajar kan, dia takutlah hilang. Jangan risau, okay, dia tak hilang sebab dia adalah auto save. Okay, dia web based. Cikgu jangan risau cikgu, teknologi ni kita klik-klik kalau salah error pun apa ke, tak apa, kita akan mula balik, kita belajar try and error, kita belajar daripada situlah kesilapan kita. Jangan risau kalau teknologi ni tak ada lagi yang mati sebab teknologi dia klik meletup pula, tak ada tu. Okay, so recent design ni yang terkini lah yang kita baru buat. Okay, share with you ni, ni kawan-kawan ataupun anak murid. Ni contohlah sebenarnya kawan-kawan kita yang share pada kita minta edit sama. Dia minta kita edit sama ataupun yang kita nak kawan kita edit dengan kita lah. Ni share with you lah. Okay, nama dia. Classwork, ni lah dia sebenarnya cikgu. Yang saya katakan, anak murid kita, dia boleh hantar hasil dia kepada kita. Sebab pada paparan anak murid, bahagian share tu nanti dia akan keluar send to teacher. Okay, bila send to teacher, anak murid dia akan send lah. Jadi kita akan dapat kat sini needs review, so kita akan bagi review kita hasil daripada hasil anak murid kita, kerja anak murid kita. Ini contoh-contoh lah hasil anak murid saya, mereka hantar tugasan lah dalam Canva. Senang kan cikgu? Okay, so kita daripada Canva aja kita send, diorang dapat nampak tugasan dan mereka akan send balik. Okay, so brand kit ni cikgu, saya bagi bonus lah sikit. Brand kit ni cikgu, sebenarnya kita nak upload font kita, okay, font yang lain yang tak ada dalam Canva ni. Contoh, okay, kita nak upload font yang ada macam ala tulisan Jawi kan. Kita nak buat poster Maulidul Rasul. So kita upload cikgu, kita cari dekat font free dekat Google, kita download, kita dah download dalam laptop kita tu. Jadi apa yang cikgu kena buat adalah cikgu klik edit kat sini. Salah. Upload a font ni, kat sini. Yang mana font yang cikgu dah upload tu, ni contohlah, saya tunjuk contoh. Dah upload, cikgu klik je, nanti dia akan keluar. Okay, dia akan keluar kat sini lah. So cikgu boleh pilih nama font yang cikgu dah upload kat sini. Ni contohlah saya bagi. Okay. So kita adjust kat sini, size dia nak size berapa. So nanti bila kita nak guna dalam poster kita, okay, dia adalah kita dah boleh guna dah dalam kita nak guna dalam poster kita nak buat Maulidul Rasul kan. Apa pun cikgu nak cari font apa pun yang bombastik ke, yang kreatif ke, cikgu cari dulu font for free tu. Okay, type je font dekat Google. Okay, lepas tu cikgu dah download, cikgu upload dekat sini. Klik upload. Okay, so boleh dekat sini lah. Content planner ni lebih kepada untuk orang bisnes lah. Kalau kita dah buat content kita dalam untuk Instagram, social media kita, untuk Facebook, apa semua, kita dah boleh upload kat sini dan nanti dia akan auto lah, dia dah set, kita dah set kat sini, dia auto masuk dalam kita punya media sosial kita. Okay. Okay, kemudian ni all your folder, kita setkan folder-folder kita. Ni bakul sampah lah. Dah tentulah semua sama. Okay, so jom kita pergi ke tutorial kita. Okay, first kali saya tunjukkan apa yang saya nak ajar pada rakan-rakan hari ini ialah, okay, loading pula internet saya ni. Okay, so kalau cikgu tengok paparan yang ada saya tunjukkan sekarang ni,
Sebelum kita pergi step yang seterusnya, ada soalan tak Cikgu Azhar? Tak ada. Ada. Boleh je tanya, saya tanyakan Cikgu Aina. Boleh. Daripada Cikgu Julia, dia tanya, boleh tak sijil Canva ini, boleh tak sijil Canva ni akan keluar automatik macam sijil dalam Google Link? Ni maksudnya nak kena masuk dalam Google rasanya. Itulah saya baru nak tanya, adakah Google Link tu maksudnya sijil dalam macam Google Form Cuba Cikgu Julia reply dulu, Cikgu Aina boleh teruskan dulu kot kan? Boleh. Okey, so kalau cikgu tengok paparan ni, saya akan bagi sharekan template ni. Okey, cikgu boleh ikut sama. Okey, macam mana kita nak dapatkan gambar kita, nampak tak? Kepala saya ni macam terkeluar pula daripada lubang A ni. Huruf A. A ni Aina lah kan. Okey, jadi saya akan sharekan dekat link chat. Okey. Okay, so cikgu boleh gunakan share template yang saya sharekan tu. Okay, boleh buat sama-sama juga. Okay, macam mana kita nak pop up keluar kepala kita ni daripada lubang ni ke? Okay, kita nak nampak timbul lah ataupun macam gini ke? Okay, paparan gambar ni kat belakang. Okay, ataupun contohnya macam ni. Kepala kita terkeluar sikit daripada frame tu. Okay. So, kita ada teknik dia cikgu. Okay. Yang pertama sekali. Okay. Macam mana kita nak dapat ni semua ni. Okay. Cikgu dah pilih template poster. Yang pertama sekali cikgu pilih template poster. Kalau educational poster tu dia akan keluar macam ni lah. Classroom poster. So cikgu padam ni. Tak nak. Okay. Dan cikgu boleh typekan dekat element. Sebelum tu saya terangkan dululah yang tepi-tepi ni, function dia ni. Ini adalah template. Cikgu pilih je lah cikgu. Ada back to school, ada COVID-19. COVID-19 kita nak naik buka sekolah ni kan. Ada poster banyak kan. Ambil je lah cikgu kat sini. Ada banyak ni. COVID-19 ni. Okay. Boleh print. Ataupun cikgu boleh tukar, adjustkan apa gambar yang cikgu tak nak. Dan ada macam-macam poster lagi cikgu. Anjing hilang, kucing hilang pun ada poster cikgu. Okay, so kita masukkan ada business, ada event, so kita boleh guna dan cikgu edit saja apa yang template yang dia dah sediakan tu lah. Okay, yang pertama, okay, kita dah sediakan dapat template yang macam ni. Okay, ni background dia. Kalau cikgu tak nak background ni warna kelabu, cikgu boleh tukar kat sini. Kalau ada keluar warna macam ni, background color maksudnya boleh tukar lah warna. So cikgu boleh tukar, nak warna merah pun boleh. Cikgu nak warna ala gold pun boleh. Cikgu nak warna putih pun boleh cikgu. Okay. So cikgu boleh tukar background color. Okay. Kemudian dekat elemen ni cikgu nak cari huruf yang cantik-cantik kan. Contoh macam saya cari huruf A. Okay, so dia akan keluar senarai banyak jenis-jenis A kat sini tu. So cikgu boleh ambil lah cikgu A kat sini kan. Okay, kemudian saya ambil yang ni lah. Saya nak tunjukkan tadi macam mana kepala kita tu keluar. Kepala saya tu keluar pula kat dalam lubang A ni kan. Okay, saya tak nak warna hitam A ni. Jadi kalau ada keluar warna macam ni kat sini cikgu, maksudnya warna putih, warna ni kita boleh tukar. Kita boleh ambil warna gold, okey. Kita boleh warna gold ni gelap sikit, kita boleh ambil warna putih. So cikgu boleh tukar cikgu. Okey. Kita nak warna apa? Warna pink pun boleh cikgu. Okey. Kemudian nak jadikan dia timbul cantik kan. Okey. Yang penting bila cikgu nak keluarkan kepala cikgu dalam lubang A tu ke, ataupun cikgu ada gambar apa-apalah cikgu nak keluarkan. Okey, Canva ni dia ada tips dia. Okey, pertama cikgu kena sediakan gambar cikgu lah. Okey, cikgu boleh ambil gambar cikgu. Saya ambil gambar saya ni lah. Okey, gambar ni yang kita perlukan adalah 2 gambar. Okey. Pertama,
Saya edit. Okey. Kalau cikgu nampak atas ni, set yang atas ni, cikgu aktifkan gambar yang cikgu nak gunakan, nak edit. Okey, cikgu tengok ni, atasnya ada edit image, crop, flip. Crop ni untuk kita potongkan lah. Okey, klik crop. Okey, ni maksudnya kita nak potong. Yang atas tu, background atas tu tak nak terlampau sangat, kita tak guna kan. Okey, kita potong. Jadi kita dah lah, tu tugas crop. Flip pula kita nak terbalik kan. Ni tangan sebelah kanan saya kan. Okey, jadi kita nak terbalikkan. Salah. Tu cikgu nak tukar. Ni tugas flip lah. Nak kiri kanan atas bawah. Okey. Ni sudah ni lah. Okey. Animate ni pula kita nak buat animasi. Okey, animation. Okey, position ni pula kita nak buat dia letak bahagian depan ke kita nak letak dia kat belakang sekali. Okey, ni untuk kita copy style gambar tu, dan ini kita transpirasi. Nak tengok transpirasi, so kita dah jadi nampak saya macam bayang-bayang lah kan. Gitu. Okey. Kemudian ini link. Ni yang saya akan ajarkan sebentar lagi, kita masukkan link. Okey. Tentang one pager lah. Dan ini kita adalah gambar mangga ni cikgu. Maksudnya cikgu kita nak tetapkan gambar ni jangan bergerak. Contoh huruf A ni lah. Okey, huruf A ni kita dah tetapkan. Tak nak dia bergerak, kita lock. Sama juga cikgu kalau cikgu buat worksheet pada pelajar. Okey. Cikgu jangan, cikgu tak nak pelajar alihkan apa semua yang cikgu dah susun tu, cikgu lock lah kat sini. Okey. Kemudian yang penting kita kena buat adalah gambar ni mesti ada dua. Okay, yang pertama edit image ni, kita pergi buang, remove background ni dulu. Okay. Tada, okay, dah remove background ni. Jadi kita nak dua gambar. Copy, kita paste lagi sekali. Okay, paste lagi sekali, dia tak akan buang background lah cikgu. Dia akan ada background balik, so kita buang lagi. Okey, so dah ada dua gambar. Yang gambar yang ni, okey, cikgu size kan. Cikgu tengok betul-betul tak size kepala tu masuk dalam gambar ni. Lubang A tu kan. Kan kita nak adjust kepala terkeluar daripada lubang kan. Okey. Nampak macam hidup lah 3D kononnya. Okey, jadi kita dah size kan macam ni. Yang ini pun sama cikgu. Kita dapatkan size yang sama. Okey. Kita cuba dapat size yang sama. Okey. Dah dapat size yang sama. Yang ni kita tepikan dulu. Yang ini kita letak belakang lagi. Backward. See? Dia dah sembunyi belakang A. Okey, yang ini pula kita letak kat depan. Kan dia sama size tadi. Okey, kita dah letak dia kat depan ni. Sama size tak? Okey, sama size. Okey, apa yang kita kena buat? Kita potong you. Potong sampai lah. Gitu. Okey. Lepas tu kita potong lagi. Nampak macam dia. Kita ikutlah. Macam terkeluar lubang dekat kepala A tu. Macam itu. Okey. Kita dapatlah cikgu. Nampak macam ni. Kepala dekat lubang, betul-betul lubang A ni. Jadi nampak timbul. Okey. Ini adalah tips. Okey. Tips untuk kita pop up kan poster kita, gambar kita. Okey. Terusnya kita letaklah teks. Ni teks, pilihan teks tadi. Okey, yang saya cakap tadi. Ni kita nampak macam huruf Jawi kan, macam tulisan hide. Ni yang tadilah kita dah upload yang kita punya brand kit kita tu. Okey, dan kita tuliskan. Siapa-siapa yang ikut template ni boleh cubalah. Okey. Kemudian kita tulis
Tarik kat situ. Kalau cikgu buat, cikgu punya poster lah. Okay, gambar cikgu lah kan. Gambar cikgu tukar kan. Okay. Dekat elemen ni sebab kita nak tema kita goal. Okay, so kita tarik dia dekat elemen ni, type goal. Okay, so dia akan keluar lah macam-macam jenis goal ni. Dia akan keluar emas juga. Jadi saya tambah, saya nak flower goal tadi. Sebab kita nak sama macam yang atas ni kan. Kita nak sama poster yang atas ni kan. Okay, jadi kita type kan flower goal. Okay, so kita hias lah. Kita punya huruf A ni. Cikgu hias cikgu. Okay. Kita flipkan bagi cantik. Biar keluar dan letakkan dia position dia dekat belakang tu. Okay. Dekat belakang. Jadi kita ingatkan sikit. Okay. Ni teknik-teknik lah kita nak buat poster ni. Bagi cantik poster kita. Okay, tak position ni backward. So cikgu boleh ubahlah cikgu ikut cikgu punya kreativiti lah. Okay, hari ni kita belajar buat poster macam mana. Okay, Canva ni ada tricks and tips dia. Ni lah dia cikgu, cara-caranya. Kemudian cikgu type lah. Ni poster untuk kita masuk kelas kita kan. Okay, cikgu type lah cikgu. Kelas sains tarikh bila dan last sekali ialah ni yang saya nak ajarkan tentang one pager. Okay. One pager tu adalah kita nak masukkan link cikgu. Sebabkan kita ni sekarang cikgu-cikgu dah jadi YouTuber. Okay, kita gunakan platform kelas online kita. Contohnya kita guna Zoom. Cikgu type je lah cikgu, Zoom. Okay. Jadi dia akan keluarlah perkataan Zoom ni. Perkataan ke, ikon ke, cikgu boleh. Okey, macam mana pula kalau ikon tu tak ada dalam elemen yang Canva sediakan? Contohlah saya type peer deck. Dia tak keluar ke cikgu? Tak ada, sorry, dia tak jumpa, dia kata. Okey, tak apa cikgu. Cikgu pergi dekat Google. Okey, saya tunjukkan. Ni adalah teknik-teknik cara sebenarnya. Ini cara paling pantas lah. Okey, dekat Google cikgu type lah. Peer okey, icon. Apa logo peer deck. So dia akan keluar macam ni cikgu. Okey, kemudian apa yang cikgu kena buat ialah copy je. Okey, copy image. Lepas tu cikgu pergilah dekat poster cikgu balik tu, cikgu paste je cikgu. Control V. Teruslah dia ada cikgu, tak perlu nak upload dekat sini cikgu. Ni nampak dia auto upload kat sini. Okey. Kat sini sebenarnya tugasnya upload ni cikgu boleh upload media daripada bentuk image ataupun video. Kat sini saya lupa nak terangkan kan. Ataupun audio. Okey, audio ni lagu lah yang tak ada dalam Canva sediakan. Okey. Tak perlulah cikgu nak upload ni. Upload ni kalau gambar tu ada dalam laptop cikgu. Tapi tak ada dekat Google, cikgu tak perlu nak download dulu. Lepas tu baru upload, tak payah. Okey, kita work smart kononnya cikgu. Okey. So kita copy je. Jadi dia auto paste kat sini. Okey, cikgu paste lah. Dan cikgu boleh klik kat sini. Kecilkan dan kita nak masukkan link. Sekejap lagi kita belajar masukkan link. Dan cikgu guna juga YouTube. Cikgu type cikgu. Dia akan keluar YouTube. Okey. Dia akan keluar logo YouTube ni. Okey, kemudian cikgu ni lah. Okey, masukkan link. Okey. Dah ada ni semua, yang penting bila cikgu dah ada ni semua, cikgu pergi, okey, cikgu mesti dah sediakan link. Contoh Zoom ni, cikgu mesti dah ada link Zoom, kemudian cikgu paste dekat sini. Okey, contohnya lah saya ambil link Zoom.
Okey. Masuk je dalam ni. So dia akan paste kat sini. Okey. Kemudian ni peer deck. Masukkan link peer deck, cikgu masukkanlah. Okey, kemudian link YouTube cikgu dah sediakan ataupun untuk buat live YouTube. Cikgu masukkan ni, klik yang nampak ikon macam klik paper ni, cikgu paste dekat cikgu. Okey. Dah siap ni semua cikgu. Okey. Macam ni ada banyak page kan. Okey. Cikgu nak page yang ni je lah yang cikgu dah sediakan ni. Okey, page yang keempat. Tekan download anak panah ke bawah ni. Ni adalah strategi untuk download je. Okey, saya ajar dululah strategi untuk download. Okey, macam mana pula kalau strategi untuk share, nanti saya ajar. Okey, first kali kalau saya memang download dua type file. Okey, yang pertama bentuk PNG. So saya akan download. Cikgu nak download page yang keempat saja kan. So cikgu pergi yang dekat ni, select page ni, select pages. Okey, so cikgu klik page 4. Okey, klik page 4, jadi dia akan download page yang keempat je lah cikgu. So tekan download. Okey. Okey, tekan download. Rupanya tak tekan saya ni. Okey, dah tekan download. Okey. Ni bentuk PNG. PNG tu image. Okey, kemudian klik download lagi sekali. Cikgu klik PDF. Kenapa PDF cikgu? Sebab kita buat link cikgu. Ni kita buat one pager terus. Kita dah siapkan poster kita dan kita buat one pager. Okey. Kita siapkan one pager ni. Ada link, disebabkan dia ada link. Jadi kita kena download as PDF. PDF standard lah cikgu. Okey, so page 4 saja. So kita tekan download. Bila cikgu dah download tu cikgu jangan lupa ya, cikgu test run. Betul tak? Link Zoom tu pergi ke Zoom. Betul tak link YouTube tu pergi ke YouTube? Sebab pernah berlaku, saya lah tu. Okey. Rupanya saya tersalah. Link YouTube saya letak link Google Form lah. Tersalah pula. Okey. Jadi kita nak make sure lah supaya pengguna kita, anak murid kita ataupun rakan guru kita ke orang luar ke nak gunakan tu, dia tak tersalah lah. Kalau dah tersalah malu pula. Kalau depan anak murid kita tersalah, kita tak apa, biasa je kan. Okey, minta maaf lah cikgu salah, macam tu je. Okey, tapi kalau kita bekerja untuk orang luar, okey, masyarakat, kita nak bagi link pendaftaran kita, tapi kita tersalah pula bagi dah, macam mana pula nak patah balik kan, nak tarik balik tak boleh dah. Okey, so cikgu test run nanti dalam bentuk PDF. Jadi bila nak bentuk PDF cikgu, pengguna nak buka PDF tu mesti ada Acrobat Reader cikgu dalam handphone dia ataupun dalam laptop, tak ada masalah dalam handphone. Okey, mesti ada Acrobat Reader. Jadi baru dia boleh baca, baru berfungsi lah. Link tu akan pergi ke pautan yang kita dah settingkan. Itu dia lah. Kita dah settingkan dia, pergi ke pautan tu. Okay, jadi apa kata kita buat aktiviti, memandangkan kita ada lagi setengah jam. Okay, saya akan sharekan aktiviti untuk cikgu-cikgu buat. Okay, kejap ya. Cikgu-cikgu kena buat sekarang poster cikgu dan sediakan link. Jadi hari ini cikgu akan masukkan link YouTube cikgu ataupun apa-apa social media yang cikgu ada. So marilah kita berkenalan. Okey. Sekejap. Ni. Okey, kalau minggu lepas kita bagi anugerah guru penyayang kan. Minggu ni pula kita bagi anugerah cikgu Tube. Tak apa cikgu, kita bagi anugerah kat diri kita. Tak. Saya yang bagi anugerah tu cikgu. Cikgu adalah cikgu YouTuber yang paling ramai follower. Okey, so saya akan bagikan link. Okey, yang mana cikgu perlu buat adalah macam ni lah contohnya. Okey, minggu lepas cikgu dah belajar juga. Okey, cikgu masukkan gambar dalam frame ni. Frame ni dapat kat mana cikgu? Dapat dekat elemen. Saya ulang balik. Okey, pembelajaran lepas frame ni dekat elemen ni dekat sini. Ni frame ni adalah tugasnya untuk masukkan gambar ni.
Okey, apa-apa gambar ataupun video pun boleh. Okey. Jadi ni saya dah sediakan dah ikon YouTube. Sebab anugerah Cikgu Tube 2021 kan. Cikgu type lah, cikgu tukar nama cikgu. Okey, cikgu masukkan nama channel YouTube cikgu. Okey, kemudian cikgu masukkan ni Facebook cikgu, link Facebook, masukkan sini. Klik pada ikon ni cikgu. Bukannya pada perkataan. Okey, so saya akan bagikan link ni. Jadi cikgu boleh buat sendiri dan kena hantar ke mana. Nanti saya bagikan. Okey, link Saya akan share cikgu dalam chat kita. Saya dah letak dekat chat. Okey, template ni. Okay, untuk cikgu masukkan. Cikgu masukkan gambar cikgu. Kemudian cikgu buat. Dan cikgu akan ni lah. Okey, saya akan sharekan pula Padlet. Sekejap Cikgu hantar hasil cikgu. Hantar hasil hari ni pembelajaran kita hari ni. Apa dia? Cikgu boleh, kalau cikgu dah masuk, dah siap, cikgu boleh hantar dalam Padlet, tuliskan. Saya bagi contoh lah. Ini contoh. Okey, cikgu masuk sini. Subjek ni cikgu tulis nama cikgu cikgu. Nama cikgu dan upload dalam ni. Foto, upload gambar lah. Okey, contohnya. Cikgu upload file PDF cikgu. So hari ni kita akan berkenalan dengan cikgu Tube kita. Semuanya dah jadi YouTuber kan. Okey. Lepas tu cikgu masuk dalam sini lah. Ni contoh. Saya bagi satu contoh dan cikgu boleh buat dalam ni. Okey. Masukkan. Ada soalan lain ke Cikgu Azhar ke tak? Tak ada, saya dah tolong jawabkan. Cikgu Aina boleh. Saya pun nak cuba buat juga ni sebenarnya. Cikgu Zainah bagi ni. Okey, boleh Cikgu Azhar boleh cuba. Betul tak? Saya bagi. Macam mana nak masukkan gambar tu dalam bulatan tu? Maknanya nak ke back to the back. Nak masukkan gambar tu dalam bulatan yang ni. Okey, cikgu upload ni. Upload gambar cikgu dulu. Ambil gambar. Contohnya pelajar. Okey, contohnya gambar. Okey, kemudian cikgu terus drag gambar ni, gerakkan, masukkan dalam frame tu. Adakah frame ni dekat? Okey. Tu, okey. Boleh tak? Boleh tak Dr. Zalina? Cikgu boleh cuba cikgu boleh tukar nama cikgu.
Kalau frame tu dia tak aktif, okey cikgu aktifkan. Okey, mungkin ada satu item yang apa tu dia kat depan frame tu. Ataupun saya share lagi sekali lah. Takut cikgu tak boleh kan. Saya share lagi sekali dekat dalam ruangan chat. Bahagian sini, cikgu bila kalau siapa yang dah siap, cikgu yang dah siap, okey, cikgu boleh download as image PNG dan cikgu boleh download as juga sebagai PDF. Sebab ada link cikgu masukkan dalam link kan, one pager tu. Okey, jadi cikgu masukkan download as PDF lah. So download kan dia. Cikgu lain kalau ada soalan boleh on mic ni cikgu boleh tanya. Kita aktif berbicara. Padlet ni cikgu boleh masukkan cikgu punya hasil tu dalam Padlet. So cikgu jangan lupa minggu depan hari Jumaat kita akan belajar PDPR menggunakan Padlet. So jangan lupalah Padlet ni kita ada khas pula. Yang lain-lain tu nanti saya tak akan ajar lah apa Padlet ni, function-function lain yang kita boleh gunakan dalam PDPR kita. Okey. Bersama cikgu Ika Liana kalau tak silap. Betul cikgu Azhar? Ya, betul. Okey, tu kita akan ni lah belajar minggu depan. Nak link Padlet cikgu pun. Okey, sekejap Okey. Ni link Padlet ni. Ada cikgu Bun hari ni. Artis. Semua tengah kusyuk buat tu agaknya. Tak dengar Bun kau cakap? Hello. Nampak cikgu Bun ada tu. Nak tanya macam mana tiba-tiba gambar tu boleh tercrop jadi bulat tu, sebab selama ni saya try buat memang tak jadi. Oh, gambar yang ni. Tadi kan letak gambar tu, lepas tu macam mana yang mendalah ni mana dapatnya? Dia macam boleh magic je tadi. Dekat Element ni. Element. Kalau cikgu pergi dekat Element, cikgu pun pergi Element, so ada frame bulat ni. Okey. Masukkan dia. Kita ikut je lah size ni. Okey, kalau dah ikut guna frame bulat ni, kemudian cikgu pun boleh upload gambar cikgu pun. Okay. Okey. Tadi saya terus guna template yang Cikgu Aina bagi tu. So teruslah jadi masuk dalam bulatan tu. Cuma nak tahulah mana datang mendalah tu kan. Boleh. So bila kita dah besarkan gambar kita, dia jadi terikut sekali besar, maknanya frame tu lah yang kita kena adjust size dia. Ataupun kita guna tips Canva tadi tu cikgu pun, kita nak besar dah, kita nak keluarkan gambar kita ni, kepala kita ni luar daripada apa tu, bulatan ni kan. Frame. Okey, klik 2 kali.
tarikkan dia. Okey. So kita nampakkanlah macam gambar tu. So nampak kan sekarang ni dahi saya ni macam dah terpotong kan. Oh, Okey. Saya besarkan sikit. Okey. Dan kita ambil lagi sekali gambar yang sama. Okey. Kita buang edit in background ni. Buang background dulu. oh layer atas dia lah maknanya. Layer atas dia. Kita buat layer atas dia. Dan pastikan saiz tu samalah. Jangan nanti nampak sangat terpotong, hidung tersengit, mata kelihatan. Nampak tudung-tudung dia kan. Ya. Jadi kita applykan. Okay, Saya rasa cara nak tarik tu letak betul-betul dalam bulatan itu kena betul-betul. Kalau tidak dia tak jadi bulat tu. Itu seni doktor. Saya Itu beberapa seni. kali last baru jadi. Okay. Thank you, Ana. Okay, so kita ni kan lah. Okay. Sekejap terpotong dulu. Kita bagi sama saiz bahu. Bahu ke bahu. Gitu. Okay. Okay. Kalau kita nak tengok, ni nampak kan macam dia terpotong, nampak garisan tu. Besar sikit. Supaya kita jelas. Ni lah. Ni namanya tricks and tips dekat Canva ni. Ni terpotong pula. Okay. Jadi memang kena berhati betul-betul lah. Hidung masih sengit lagi, maksudnya saiz tak sama. Alright. Ya, begitulah caranya. So, nampaklah macam kepala kita terkeluar daripada bulatan tu. Cikgu Aina, Ya. cuba tunjukkan lagi sekali cara nak masukkan link tu. Okey, link YouTube tu, okey, cikgu klik dekat sini. Aktifkan dulu, yang penting aktifkan ikon YouTube ni cikgu. Okey, kemudian klik paper ni, ada ikon macam klik paper tu kan. Ni untuk masukkan link. Jadi cikgu cari link YouTube cikgu tu, cikgu paste je. Copy and paste kat sini lah. Contoh pergi link YouTube. Cek YouTube. Cikgu hantar link YouTube cikgu masing-masing kan. Contohlah. Kan. Okay. So ni dah ada link cikgu YouTube cikgu. Cikgu masukkan dalam ni. Okay, copy. Lepas tu paste lah kat sini. Okay, so dia akan teruslah. Ni cikgu edit YouTube. Nama channel YouTube cikgu. Kalau nama channel YouTube saya, Cikgu Aina ni.
Sama je. Okey. Kalau cikgu ada FB, cikgu boleh edit cikgu kat sini. Dia punya saiz ke apa ke, kreativiti cikgu. Saya serahkan pada ini, hanyalah template yang saya sediakan. Tapi kalau cikgu rasa tak cantik, cikgu nak tambah lagi goal kat sini macam-macam, ada pingat ke, boleh cikgu. Hari ni kita bebas, kita menganugerahkan diri kita sebagai cikgu tube. Cikgu tube popular lah, macam anugerah popular kan. Okey. Kalau cikgu ada media sosial yang lain, Instagram ke, TikTok ke, sekarang pun cikgu-cikgu dah ramai jadi TikTokers kan. Betul ke TikTokers tu? Jadi cikgu boleh tambah je, type dekat elemen ni. Kita cuba kita tengok TikTok. Ada tak TikTok ni? Dekat Canva ni. Oh ada cikgu. So cikgu letak. Cikgu ada akaun TikTok. Masukkan cikgu, nanti kita follow cikgu. Okay. Sekarang ingat cikgu tak ikut ke macam peredaran anak murid kita kan. Cikgu pun ada lah. Kan. Okay. Dah masuk asal dah. Okay. Cikgu letaklah cikgu. TikTok cikgu ni. Ikon ni. Okay. Boleh ubahlah. Kalau nama FB saya ialah Cikgu Aina, tapi kan kalau kita nak download tu memang provided kita guna MOE punya baru dapat dah. Kalau tidak dia jadi kena macam premium ke apa kan? ya betul. Apa Canva Pro. Ya betul Dr. Zalina. Dia Canva Pro. Maka saya tak boleh lah nak downloadkan. Allah. Saya tak guna yang Nak tanya. tadi. Ya cikgu. Saya langsung tak boleh nak buat lah yang tu tadi. Dia tulis apa tu? Dia tulis try again. We're still preparing this design for you. Tak boleh juga. Klik pun tak boleh juga. Oh yang mana cikgu? Template Yang juga? untuk nak buat apa tu, edit yang tu tadi. Okey, saya bagi link. Lagi pun saya tak guna apa tu yang MOE. Macam saya nak biasa punya. Jadi boleh juga ke? Bila klik. Saya buat boleh, sampai siap boleh. Tetapi saya tak boleh download dapat. kerana saya tak pakai MOE. Tak Bukan saya tak dapat. boleh download sebab dia nak suruh Canva Pro kena bayar. Dia ask for money lah, dia suruh bayar dulu siap-siap ni. Pay and download. Mungkin ada masalah internet tu cikgu Mimi kata. Mungkin juga tu. Canva ni memang perlukan internet cikgu. Kalau tak ada internet, offline dia kata. So memang tak boleh buat. Kalau hari tu, kalau cikgu sebab cikgu guna macam Dr. Zalina, Dr. Zalina guna email personal, tak guna MOE, boleh buat tapi tak boleh download. Hasilnya macam tu lah. Kena bayar pula sebab PDF kan, PDF ni kebanyakannya dia Pro ataupun elemen yang ada dalam ni yang saya sediakan ni, dia Canva Pro sebenarnya. Jadi kalau kita nak dapatkan semua ni free, yang Canva Pro ni, kita nak dapat Canva Pro ni, sebenarnya kita memang kena guna MOE lah. So daftar masuk login tu Canva tu, login dengan email MOE cikgu. Cuba cikgu login dulu guna MOE. Boleh tak? Saya dah share juga tu lagi sekali, check dekat chat link ni. Share template ni. Cikgu Aina, Ya. saya nak tanya yang macam tulisan tu kan. Saya tak boleh nak buat tulisan huruf kecil. Macam mana nak adjust tulisan dekat font tu? Oh dekat font ni. Okay. Sebab saya nak nak format dia, bagi dia huruf besar ke huruf kecil ke tulisan tu. Okey, dekat tulisan ni ada font dia, jenis yang contoh-contoh font ni kan, ada jenis dia. Kalau kita tulis huruf kecil pun dia takkan jadi huruf kecil lah. Dia bergantung pada font tu juga. Jadi kalau cikgu nak ada huruf kecil, huruf besar dekat log ada tak kan, cikgu kena cari lah font yang jenis lain. Kena cuba jaya lah cikgu. Okey. Thank you cikgu. Welcome. Cikgu Aina, Ya. boleh tak tunjukkan cara macam mana kita nak download kita punya presentation ke apa ke PPT? Presentation ke PPT.
Okey, sekejap Tu saya rasa itu pun salah satu kan cara kalau dalam bentuk PPT dapat dah, tak payah download cara yang berbayar tadi. Oh, ya betul. Mungkin juga. Okey, sekejap kita cuba Okey, kalau yang ni macam ni, kita nak download. Okey. Kita pergi PPT lah juga kan Cikgu Azhar kan? Ya, betul. Tak ingat dah. Ni ada. Betul. Okey, ni kita ada PowerPoint. Mungkin boleh download sebagai ni lah. Cuba yang tak dapat Pro tu, tak dapat Canva Education, boleh tak download sebagai PPT? Macam saya ni macam tak valid lah sebab saya memang guna Canva Education kan. Cubalah. Dapat tak? Tunjuk lagi sekali macam mana nak download tu, klik kat mana tadi? Okey, klik dekat 3 titik ni cikgu. Okey, 3 titik kat tepi ni. Okey, lepas tu cikgu scroll. Okey. Scroll sampailah nampak ikon Microsoft PowerPoint. Kemudian klik je lah. Klik save download setting dan download. Jadi dia jadi dalam bentuk PPT lah. Ni pun senang juga cikgu kalau cikgu boleh guna. Kalau siapa yang tak guna email personal tu, boleh tak cuba jaya. Kita share kat sini lah, jadi kawan-kawan yang lain pun boleh dapat tahu juga kan macam mana kan. Ini Cikgu Mas kata meeting tools. Ya betul. Satu lagi Cikgu Aina, rasanya untuk bagikan kalau pelajar ke atau siapa-siapa lah peserta ke kan, bagi link yang melalui Cikgu Aina punya Canva Pro. Ingat tak Amin? Ya betul. Cikgu Azhar ada share ni kan. Okey. sebagai anak murid. Cikgu Mimi ingatkan. Jadi macam kalau kita nak bagi anak murid kita ni, kita tekan share ni lah. Share ni kelas Canva ni, ingat tak cikgu dah minta anak murid tu masukkan kan. Okay, dah ikut kita dalam Canva kita. Jadi mereka kita boleh share kat sini, can view ataupun mereka can edit. So kita boleh bagi kat situ lah. Jadi kelas anak murid kita dia akan dapat nampak lah apa tugasan kita tu dekat dalam kelas tu. Okay. Tapi anak murid yang berdaftar lah, yang join klik link Canva kita tu. Kalau dia tak ni, tak dapat lah. Okay, dia tak dapat melalui Canva tu. Terima kasih Cikgu Mimi ingatkan. Sebab Canva ni sebenarnya memang luas penggunaan dia. Kadang memang kita lupalah nak share kan. Sebab banyak lagi sebenarnya, saya sendiri pun banyak lagi benda yang kita tak explore. Kita sebenarnya kena try and error. Okey, untuk pengetahuan cikgu juga, kalau kita dah siapkan poster, contohlah kita buat poster untuk sekolah kita ataupun poster untuk kelab persatuan kita. Kita dah buat cantik-cantik dengan cikgu. Cikgu nak print. Sebenarnya Canva ni dia ada ambil upah print juga. Okey. Kalau cikgu perasan ada nampak print poster ni kan? Okey, cikgu klik je print poster. Okey, boleh continue lah kat sini. Tapi saya tak pernah try lagi. Okey. Dia kat sini satu kopi saiz A3 ni RM42.5. Ni saiz poster lah untuk A3. Satu kopi RM42.5. So klik continue, dia ada step by step dia. Okey. Dia suruh kita check lah kita punya tepi ni betul tak, margin kita ni ada terlebih ke kan. Okey, dia akan step by step. Okey. Cikgu ikut je lah cara dia kat sini macam mana. Dan kemudian cikgu bagi contact number,
add manually alamat kita, lepas tu cara payment macam mana nanti dia ikut sini lah. Shipping free, shipping free pula. Kita cubalah. Ada cikgu yang bercakap ke? Ada nak tanya apa-apa ke? Sebenarnya tapi print untuk Canva printkan untuk kita ni, dia punya servis ni saya tak pernah try lagi, tapi saya baru try klik-klik sana sini ni. Macam tadilah saya cakap kan, kita try and error je. Saya belajar ni pun sebenarnya apa yang saya share ni, apa yang saya dah cuba buat lah. Try and error sana sini belajar, kemudian saya share dengan kawan-kawan semua. Okay, jadi kalau ada kawan-kawan yang lain yang tahu lagi, ada nak buat sharing lagi, boleh je bagi tahu Dr. Zalina nak share lagi kan, ataupun nak share kat sini tips ke apa pun boleh juga. Dr. Zalina sangat mengalu-alukan lah cikgu-cikgu pakar daripada seluruh Malaysia untuk join ni lah. Cikgu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, contoh kita dah pakai design A. Okey, lepas tu tiba-tiba kita share link tu dekat kawan. Lepas tu dia tukar design tu, adakah semua akan hilang? Ya, kalau Dia tak ada auto save kan? Dia macam ni cikgu. Kalau cikgu tukar, cikgu bagi design tu share link as to edit. Okey. Memang apa yang cikgu dah settingkan tu kawan lain cikgu tu, kawan cikgu boleh edit sama. Dia edit tapi kayaknya dia tukar template tu. Maksudnya kayaknya semua akan hilang walaupun kita dah kita dah lock dah kan? Ya betul. Okay. Jadi kalau cikgu tak nak, cikgu nak dia bagi contoh, dia kata bagi contoh sukalah poster yang cikgu buat ni, cikgu kena bagi link yang ni cikgu. Share a link to use as template. Baru tak hilang. Kayaknya dia akan ada satu lagi je lah. Dia akan satu lagi. Yang kita punya tetap ada lah. Ya betul. Yang macam saya share dekat cikgu yang sekarang ni, dekat chat, tu saya share link to use as template lah. Jadi apa yang saya punya ni takkan diganggu. Okey. Terima kasih cikgu. Sama. Dia macam contohnya macam kita buat make a copy lah, macam tu. Ya betul. Kalau cikgu nak guna yang share a link to edit ni, ni sesuai untuk kalau kita nak berkolaboratif itu dengan anak murid ke, kita nak suruh anak murid kita buat kan. Saya tunjukkan contoh lah. Anak murid saya dia buat dalam berkumpulan. Ni lah. Ni contohnya anak murid saya dia buat dalam berkumpulan. Ada cikgu-cikgu yang dah siap, dah boleh masuk. Wow, cantiknya. Kita tengok dulu lah hasil-hasil cikgu ni. Cikgu Azhar, wow. Ramai ni YouTuber kita ni. Cikgu Tan Muising. Cikgu Tan Muising ni cantik. Dan cikgu-cikgu lain yang dah siap pun boleh masuk kan cikgu. PDF cikgu ni. Walaupun masukkan PDF dalam Padlet, tetap nampak gambar poster cikgu tu. Okay, jadi kita akan follow lah. Lepas ni kita follow kawan-kawan cikgu kita ni. Okay. Semua dah ada link Padlet kan. Kita akan follow YouTube kawan-kawan kita ni. Kita support each other lah. Hashtag kita pun cikgu bantu cikgu. Okay. Assalamualaikum Cikgu Aina. Salam ya. Saya Cikgu Aina. Saya ada minta tadi rakaman dan diberi link. Tapi saya buka link tu macam melilau juga, tak tahu kat mana nak cari yang senarai rakaman yang telah dibuatkan. Sayangnya kalau tak dapat cari. Kalau boleh Cikgu Aina boleh tunjukkan tu macam mana? Link untuk rakaman ya? Ya, saya. Rakaman ni cikgu pergi dekat. Okey, saya cari. Okey, dekat connecting.learning. Okey. Kalau cikgu dah daftar connecting.learning cikgu, cikgu sentiasa akan dapat apa namanya kita panggil informasi lah, dihantar ke email. Ni contohnya cikgu.
Okey. Cikgu hantar kat sini. Ni adalah perkongsian yang minggu-minggu lepas. Ada kat sini, sorotan semasa ni. Ni contoh Cikgu Ija ni, ni adalah perkongsian hari Jumaat lepas lah. Kita boleh tengok kat ni, kongsi amalan ni. Ni. Laman utama. Rakaman ni, kalau untuk pengetahuan semua peserta hari ni, rakaman ni akan di-upload setiap hari Ahad. Hari Ahad kita akan upload lah setiap rakaman yang kita jalankan hari Jumaat. Ni contoh Cikgu Ija. Ni. Cikgu boleh link klik kat sini lah. Saya sharekan link connecting.in. Dia nak cari next apa tu yang minggu lepas tu kat mana ya cikgu? Saya carikan. Bukakan dekat chat tadi Fungsi Azad. bangun capacity tu Aina. Bangun capacity ni kan. Okey. Kat sini senarai dia cikgu. Ini dalaman utama. Okey. Jadi laman utama ni saya sharekan link ni. Alamak, si kecil saya dah mau manggil-manggil. Kesian. Okey. Sebab dia tahu dah time. Pandai gila tu. Okey, kat sini cikgu. Cikgu boleh klik. Okay, saya dah share link tu. Kalau cikgu, harapnya cikgu boleh daftar lah connecting.learning tu. Alamak, minta maaf lah gegendang kat belakang tu. Okey. Jadi cikgu boleh ikut informasi, segala informasi connecting.learning ni daripada koordinator kita ni, Dr. Mahendran, Datuk Mahendran, Datuk Mustafa, Datuk Dr. Amin, Dr. Zalina ni semua ada kat dalam ni lah cikgu. Ni contohnya lah. Okey, kita tengok yang tadi ni, saya tunjukkan proses ni. Ni pelajar saya, dia jalankan secara berkumpulan. Jadi macam ni cikgu gunakan Canva ni, cikgu dah design planet. Ni adalah tajuk proses kelahiran dan kematian bintang. Kat dalam ni tak ada template benda ni, jadi saya design sendiri, buat sendiri kelahiran dan kematian bintang ni. Okey, dah buat, saya sharekan untuk pelajar saya, mereka jalankan secara berkumpulan. Jadi kita dah amalkanlah kemahiran kolaborasi dalam anak murid pada anak murid kita tu. Okey, kemudian kita sharekan. Share kat mana? Inilah share a link to edit. Lepas tu copy link. Lepas tu baru kita bagi pada anak murid kita. Okey, masa kita sesi online tu lah. Tapi yang penting cikgu, gambar-gambar yang cikgu dah design ni semua ni, cikgu dah klik lock semua. Contoh ni, semua dah lock. Ni macam saya ni lah, semua saya dah lock supaya anak murid kita ni dia tak tergalih-galih lah. Bintang, bulan ni semua ni dia tak alih lah. Ni cikgu. So ini cara untuk kita berkolaboratif bersama anak murid kita. Ni mereka buat lah dalam kumpulan. Saya kata satu kumpulan 2 orang je. Tak payah ramai-ramai. Okay, jadi mereka buatlah satu kumpulan 2 orang jawab soalan di sini. Okay, Canva pun boleh cikgu, boleh untuk berkolaborasi. Okay, kita dah tepat 4.30 dan kita tengok showcase kita hari ini. Okay, semakin ramai yang dah berjaya hantar. Okay. Okay, terima kasih cikgu, tahniah semua. Saya harap perkongsian saya hari ini memberi manfaat untuk semua, untuk cikgu, untuk anak didik cikgu. Okay, dan semoga semua berjaya lah. Dan saya serahkan mic ni pada moderator kita, Cikgu Azhar. Terima kasih kepada Cikgu Aina di atas perkongsian beliau, dan daripada perkongsian beliau tu kita dapat tahu bahawa kita belajar lagi lebih lanjut berkaitan dengan kita punya Canva. So hari ni kita belajar macam mana kita nak buat link dekat kita punya Canva. Jadi saya harap cikgu dapat
upgrade cikgu punya pengetahuan tentang Canva. So semoga perkongsian kali ini memberikan manfaat kepada cikgu-cikgu dan saya harap cikgu boleh terus praktikkan apa yang cikgu belajar hari ini ke dalam kelas cikgu semasa sesi PDPR ataupun PDPC kita kan. Semua orang pun dah nak semakin bersemuka sekarang ni kan. Okey, jadi amalan baik ni juga cikgu saya harap dapat cikgu sebar luaskan kepada rakan-rakan guru di sekolah yang belum berkesempatan menghadiri sesi kita pada kali ini. Nampak si kecil pun dah bangun dah cikgu. Untuk makluman semua, sesi perakaman kita ni akan ada setiap hari Ahad di portal Connecting Dots Learning. So saya harap para hadirin sama-sama boleh mengikuti, follow rapat-rapat kita punya portal connecting.my dan sebar luaskan semua ilmu yang kita dapat hari ini dan boleh memberikan manfaat kepada semua. Untuk pengetahuan semua yang masih first time join kita hari ini, saya nak beritahu bahawa sesi perkongsian ini sebenarnya dibawakan khas kepada anda menerusi program Connecting Dots Learning di bawah pimpinan Datuk Dr. Amin bin Senin iaitu mantan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Dan sekiranya ada di kalangan cikgu-cikgu yang ingin turut serta membuat perkongsian seperti Cikgu Aina sebentar tadi dengan tajuk yang berbeza, kami sebenarnya tim Connecting Dots Learning mengalu-alukan kehadiran cikgu dan cikgu boleh menghantar alamat email cikgu ke connecting.learning@gmail.com. Dan maklumat cikgu tu akan diperiksa dan oleh urus setia cikgu lah, dan cikgu boleh kongsi sama-sama macam yang Cikgu Aina buat pada hari ini. Okey, berjumpa lagi kita pada minggu yang akan datang setiap hari Jumaat jam 3 petang pada waktu yang sama dengan tajuk yang berbeza bersama dengan cikgu. Ajak saya tengok Cikgu Ika Liana binti Khalid. Kan Cikgu Ika Liana binti Khalid dengan tajuknya pengurusan PDPR dengan menggunakan Padlet. So saya harap cikgu boleh join sama-sama. Tadi kita pun nak menggunakan Padlet kat sini. Jadi nak belajar lagi berkaitan dengan Padlet, jom kita join kongsi kelas Cikgu Ika pada minggu hadapan. So sebelum kita akhiri, saya serahkan mic kepada Dr. Zalina untuk sepatah dua kata. Silakan Doktor. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua rakan sahabat yang membentangkan dan juga menjadi moderator pada hari ini. Pertama kepada Cikgu Nuraina yang banyak memberikan idea-idea baru bagaimana kita nak explore Canva. Yang ini dah fasa 2 ni, fasa 1 dulu pun tak habis lagi nak memahaminya. Dan juga kepada Cikgu Azhar yang menjadi moderator yang tolong menjawabkan soalan-soalan daripada cikgu-cikgu yang ada di sini. Saya juga nak ucapkan ribuan terima kasih kerana sepanjang sesi kita Dr. Mustafa Majid juga bersama-sama dengan kita. Dan pastilah pada awal tadi bersama-sama dengan Datuk Dr. Mahendra. Saya sangat yakin apa yang kita pelajari ini sedikit sebanyak akan memberikan kita penambahan ilmu, kemahiran, pengetahuan dan kita boleh apply untuk mengajar bersama-sama dengan anak didik kita nanti. Sekali lagi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada yang bertanya bagaimana nak masuk kepada portal Connecting Dots Learning itu. Silalah sebab ini percuma sahaja, layarilah Connecting Dots Learning, apa dia punya link tadi, ada link dia kan. Kita kalau buat Connecting Dots Learning tu pun saya rasa dah boleh dapat dah untuk nak masuk. Dan percuma jadilah ahli, bila-bila masa pun boleh diakses, boleh tengok balik daripada siri yang pertama sehinggalah hari ini siri yang ke-10, dan kita akan teruskan dengan adanya kerjasama dan support daripada cikgu-cikgu yang ada sekian all over Malaysia, dan kita juga ada 1 atau 2 orang rakan dari Indonesia yang bersama-sama dengan kita pada hari ini sebenarnya. Jadi terima kasih lagi sekali kepada semua. Walaupun saya tahu dah exit time, dah pegang baby dah. Saya tahu tanggungjawab yang lain nak disambut pula, nak diuruskan. But you are the best guys. You all semua memberikan kerjasama yang baik untuk menimba ilmu pada hari ini. Kita jumpa lagi insya-Allah pada minggu depan pada hari Jumaat pukul 3 hingga 4:30 petang dengan tajuk yang lain juga. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.
Okey, kita boleh tangkap gambar sikit kot. Lupa. Lupa kan. Okey, sesi terakhir kita. Ambil gambar. Sila Okey, buka Cikgu Aina tutup stop ni sharing Aina, tu. kita nak ambil gambar. Lupalah pula. Ini adalah sesi penting. Paling penting. Cikgu Aina ambil gambar. Okey. Jom. Aman. Jom. Terbaik, terbaik. Terima kasih cikgu-cikgu. Cikgu kita boleh on camera. Semua cikgu YouTuber ni mari kita berkenalan. Sekejap lagi kita follow cikgu-cikgu kita ni. Jangan lupa link kehadiran dah diberi. Jadi nanti boleh dapat sijil. Ya betul. Terima kasih Dr. Zarina. Sama-sama Cikgu Fitri. Okey, mudah Okey. Ready? 1, 2, kita ada 2 page Okey, 1, 2, 3. Senyum. Okey, next page. Next page. Okey, 1, 2, 3. Okey. Dah, terima kasih semua. Terima kasih semua. Semua.